Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya baru menerima berita kematian sahabat kita yang mengawal masjid ni, Nazrin. Dan marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannah. Dia antara, saya tak kenal rapat dengan dia, tapi oleh kerana saya pengurusi masjid ni, saya tahu tentang dia kerana dia menjadi guard atau mengawal masjid kita. Dan dia selalu buat lebih daripada tugas dia. Walaupun tugas asal dia tu sebagai pengawal sahaja, tapi dia datang awal, dia azan, dia bersihkan masjid, dia buat banyak perkara-perkara yang baik yang walaupun tak pernah termasuk dalam bidang tugasan dia. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang baik, dan mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Kita masuk ke masjid, kita tengok dia jaga kita di situ, barang-barang. Sentiasa beliau membaca Al-Quran, kalau pagi-pagi subuh sekalipun. Dan beliau memang minta supaya dia nak jaga tetap di masjid ni. Dan beliau tak minta pun, cuma saya minta pada setiausaha supaya ditambahkan bayaran kepada beliau, kerana sumbangannya lebih daripada apa yang sepatutnya gajinya jadi dibayar. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya yang pertama ialah beliau masih muda. Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa dan manusia ini mati menemui Allah tanpa mengira waktu dan masa. Kadang-kadang orang yang muda Allah matikan, yang tua belum dimatikan. Tetapi semua yang ada ini, saya dan tuan-tuan satu hari akan orang lain cerita benda yang sama, iaitu kita balik kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua ialah menjadi orang saleh dan baik ini tak memerlukan kedudukan yang hebat-hebat. Tak semestinya orang tu nak kena jadi orang hebat di sisi pandangan masyarakat baru dia dapat menjadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Barangkali orang yang dianggap tinggi kedudukan dalam masyarakat, orang datang, orang dengar dia dan seumpamanya, belum tentu tinggi di sisi Allah. Barangkali orang yang kelihatannya ditolak ataupun dipandang kecil oleh manusia, mungkin kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Nabi SAW menyebut rubba ash'ath madfu'in bil bab law aqsama 'ala Allah la abarra, dalam hadis Muslim. Boleh jadi orang yang kusut masai, yang ditolak di pintu. Madfu'an bil abwab, pergi rumah orang, orang tak terima, ni orang biasa saja, pinang anak orang pun orang tak pandang. Tetapi jika dia bersumpah dengan nama Allah, Allah menunaikan sumpahnya, kerana dia dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dan kehidupan ini mata'un ghurur, macam imam baca tadi, mata'un ghurur,
perhiasan yang menipu. Kita semua menipu diri kita. Orang ni tuan, orang ni sahibul samahah, orang ni sahibul fadilah, orang ni yang amat berhormat, yang berhormat, yang macam-macam. Ini semua kita bagi sama-sama kita. Hakikat di sisi Allah, Allah saja tahu. Siapa yang paling berhormat, siapa yang paling terhormat, siapa yang tinggi di sisi Allah. Dan Allah menilai tak ada kaitan dengan semua jawatan ni. Tidak ada kaitan. Maka sebab itu yang penting bagi insan, kita semua, ialah bagaimana untuk berusaha menjadi hamba yang saleh di sisi Allah Jalla wa'ala, tanpa perlu untuk kita tahu ataupun fikirkan apakah kedudukan kita di kalangan manusia. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebut, murra bi janazatin fa uthniya alaihi khairan faqala wajabat wajabat, wa murra bi janazatin fa uthniya alaiha syarran faqala murra bi janazatin fa uthniya alaiha khairan faqala wajabat wajabat, wa murra bi janazatin fa uthniya alaiha syarran faqala wajabat wajabat. Fidan laka abi wa ummi ya Rasulullah, kata Umar. Murra bi janazatin fa uthniya alaihi khairan fa uthniya alaiha khairan faqulta wajabat wajabat, wa murra bi janazatin fa uthniya alaiha syarran faqulta wajabat wajabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man athnai alaihi khairan wajabatil jannah, wa man athnaitum alaihi syarran wajabatin nar. Antum syuhada'ullahu fil ard, antum syuhada'ullahu fil ard, antum syuhada'ullahu fil ard. Satu jenazah lalu, fa usniya 'alaiha khairan, orang puji, sahabat-sahabat puji dia, bagus, masya-Allah orang ni. Yuhibbullah wa rasuluh, sayang Allah, sayang. Yang puji ni orang baik-baik lah, orang saleh puji. Bukan orang yang tak saleh puji, puji betul. Bukan puji yang main-main. Apa kata kamu pada jenazah ini baik, bukan puji itu. Ini puji yang betul. Kata Nabi, wajabat wajabat, wajib wajib. Lalu satu jenazah, fa usniya 'alaiha syarran, orang kutuk dia. Kutuk jenazah ni tak bagus. Tapi orang sembang lah, Allah, dia ni hidup dia susah orang. Dia ni hidup dia buat zalim kat orang. Dia ni hidup dia makan harta benda orang. Faqala, Nabi kata wajabat wajabat, wajib wajib. Umar bin Khattab radhiyallahu an tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidan laka abi wa ummi, taruhan untukmu mak dan ayahku. Jenazah lalu orang puji dengan kebaikan, Rasulullah kata wajabat wajabat. Orang puji jenazah lalu, wa usniya alaiha syarran faqulta wajabat wajabat. Jenazah lalu orang kata kat jenazah itu keburukan, Rasulullah kata wajabat wajabat. Kenapa? Nabi kata, idza man asnaitum alaihi khairan wajabatil jannah. Sesiapa yang kamu puji ke atasnya dengan kebaikan, wajib syurga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabatin nar. Siapa yang kamu sebut kepadanya dengan kejahatan, wajib neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi. 3 kali Nabi kata. Maksudnya apa? Maksudnya apabila orang mukmin puji, bukan orang mukmin main-main ikut tu imam suruh kata, kita ini saksi Allah atas muka bumi. Kita taklah jadi penyaksi palsu, saksi yang benar. Apabila orang mukmin rasa satu orang tu baik, maka Nabi kata masuk syurga. Apabila kita menyaksikan, orang mukmin menyaksikan dia zalim, dia jahat, wajabatin nar, wajib neraka, kata Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan
dan mudah-mudahan kita semua menyaksikan kebaikan untuk sahabat kita ini sepanjang segala usaha dan pertolongan dia dan kerja yang baik yang dia lakukan untuk masjid ini, insya-Allah. Ni adalah satu orang hamba Allah yang kita tengok bagaimana dia tak pernah ada minta jawatan, tak pernah apa, dia khidmat pada masjid tanpa perlu minta siapa-siapa puji dia. Kitabut Taharah. Buka kitab. Taharah maksudnya asalnya suci, bersih. Dalam konteks ini ia bermaksud ialah taharah, yakni mensucikan ataupun bersuci daripada hadas ataupun bersuci daripada kekotoran. RK174 sila ubah ganggu kerendahan keluar. Sebenarnya hari Selasa ni dia memang ada kuliah. Jadi siapa yang solat dia rasa nak keluar, dia mahu letak kenderaan dia di luar lah. Pasal orang mari nak kuliah. Bukan kawan ni, kawan yang nak keluar tu saya kata. 174 sila ubah mengganggu kenderaan keluar. Taharah ada dua bahagian. Satu, taharah al-ma'nawiyah, taharah ma'nawi. Ma'nawi maksud kebersihan akidah, kebersihan qulub, jantung. Satu lagi taharah al-hissiyah, taharah benda yang zahir, kekotoran, najis. Dan dalam agama kedua-dua ni dituntut. Yang pertama lebih dituntut daripada yang kedua. Walaupun kedua-duanya dituntut, tapi bersih, taharah, membersihkan akidah daripada syirik, itu sesuatu yang sangat besar di dalam agama. Perkara yang paling tinggi dalam agama, taharah, kan? Wa tahhir qulubana, bersihkan qulub kita. Taharah niat kita daripada mensyirikkan Allah ataupun melakukan riya, sum'ah dan seumpamanya. Ini perkara yang susah. Yang pagi-pagi bangun kita nak kena berdoa, terutama ustaz, tu imam, syekh, apa lagi, minta pagi-pagi Tuhan bagi ikhlas. Pasal orang-orang yang biasa senang, mereka tak ada nak tunjuk kat siapa. Tapi orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan, orang yang bang sedap, orang yang jadi tok imam sedap, orang yang ceramah pandai, semua kacau fikirannya. Lillahi ta'ala ke untuk manusia dengar? Tak apalah, sedap tu tak salah. Janganlah besok bimbang beri jadi tak sedap pula. Tapi itu kurnia Tuhan. Kurnia Tuhan. Tapi nak bagi pebetul itu supaya niat kita tu lillahi ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami minta jauh daripada, na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu, minta jauh daripada aku mensyirikkan kau dengan apa yang aku tak tahu, dengan apa yang aku tahu, dan minta ampunlah apa yang aku tak tahu. Taharah di sini ialah taharatul hissiyah, yakni taharatul iaitu membersihkan tempat, membersihkan pakaian daripada kekotoran, bagi membolehkan untuk kita salat, bagi membolehkan untuk kita salat dan ibadat-ibadat yang lain. Qulub, tempat letak ibadah, hak ni pun kena bersih daripada syirik. Tempat salat pun kena bersih.
agama ini adalah agama yang bersih. Alat yang digunakan untuk bersih atau perkara benda yang digunakan dan bersih ni dua lah. Satu kita guna air, satu guna tanah. Guna tanah untuk membersihkan secara umumnya. Babul miyah, bab air. Miyah ni jamak kepada ma, maksud jamak ni plural. Bab air-air. Dia susunan kitab ni, pasal kitab ni kitab fiqh. Jadi dia masuk pintu tu dia kena bagi tahu satu-satu lah. Sebelum nak ambil wuduk guna air. Sebelum nak guna air dia nak kena bagi tahulah air jenis apa. Cuma kita baca hadis lah, kita tak pergilah terlalu banyak sangat. Seperti mana sebahagian kitab fiqh yang bukan kita tak berfaedah, kadang-kadang kurang dah fungsinya untuk kita bahas. Sebulan bahas jenis-jenis air. Air telaga, air perigi, air laut, air sungai, air mata air, air hujan. Dah kuliah yang ke-9, kuliah ke-10 baru beritahu ambil wuduk pakai air paip. Jadi tak payahlah, kau tidak 2 bulan lepas dah semayang dah. Kau ni pun duk tunggu bila nak semayang ni. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, belajar bab air 2 bulan tak keluar tandas, tak keluar bilik air. Jadi fiqh itu hendaklah taisir. Fiqh itu hendaklah kita mudahkan. Bab ni maksud apa? Bab lah. Bab ni asalnya pintu lah. Orang Melayu bukan kerana dia mengaji fiqh dia tahu pintu, kerana Piramli ajak dia Ahmad Al-Bab. Bab maksudnya pintu. Babul miyah maksudnya pintu. Dia dulu mengaji fiqh, mengaji nahwu macam-macam dia kata babul miyah boleh juga. Babal miyah yakni iqra, hadha babal miyah. Babil miyah unzur ila hadha bab. Lihatlah ini kepada bab air. Bab. Udkhulu alaihimul bab, masuk kepada mereka melalui pintu. Maka dia bab ni adalah pintu, di mana dia nak cerita ini pintu masuk nak bincang tentang air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Akhrajahu al-arba'ah wa ibn Abi Shaybah wal lafdhu lahu wa sahahu ibn Khuzaimah wa Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah. Yang ni dia panggil dalam ilmu hadis ni dia panggil rawi a'la. Rawi hak paling atas sekali. Bila kita baca hadis kita tak boleh ingat hadis ni mula macam ni. Hadis ni sebelum nak sampai pada rawi ni dia ada lagi rangkaian. Sebelum nak sampai pada Abu Hurairah tu rangkaian rawi fulan sampai kepada Abu Hurairah. Kerana sama ada At-Tirmidzi ataupun An-Nasa'i, Abu Dawud atau Ibnu Majah atau Ibnu Abi Shaybah atau Ibnu Khuzaimah, mereka semua tak jumpa Abu Hurairah. Tentu dah tak jumpa Nabi. Antara mereka dan Abu Hurairah ada para perawi. Ada para perawi. 3-4 perawi, kadang-kadang 5 perawi. Sebab itu dalam ilmu sanad, lebih pendek sanad itu lebih bagus. Kalau daripada A kepada B kepada C terus pada Nabi, lagi bagus daripada A, B, C, D, E baru Nabi. Lagi panjang lagi tak bagus. Kerana lagi panjang menjadikan sanad kemungkinan silap lebih banyak. Sebab itu bab ini dia panggil sanad ali dan sanad nazil. Ni saya sebut sikit-sikit lah, nanti pening pula banyak. Ada kita mengaji di Center of Sunnah, itu kita mengaji dalam hadis. Sanad ali maksud sanad tu pendek. Sanad pendek. Lagi pendek sanad,
lagi bagus. Lagi panjang sanad tak baguslah. Kerana panjang tu membolehkan, sebab tu sanad yang pendek itu yang menyebabkan berlakunya kembara hadis, nak memendekkan sanad. Setengah orang dia seronok dia baca sanad fulan panjang, lagi panjang. Orang kampung tengok pandai dia. Kita kata sebenarnya sanad panjang tak bagus. Sebab tu sanad ambil Al-Imam Al-Bukhari, sebelum Imam Bukhari, Imam Ahmad, sanad Imam Syafi'i lebih pendek daripada Imam Bukhari. Sanad Imam Malik lebih pendek, kerana Imam Malik Muwatta sebelum daripada Al-Imam Al-Bukhari. Tapi itu bukan semestinya semua yang pendek, lebih pendek itu lebih sahih, tapi kemungkinan untuk lebih kuat itu ada. Abu Hurairah radhiyallahu an, hari kita telah syarahkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia adalah sahabi jalil Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia panggil minal mukatsirin, di kalangan sahabat yang banyak riwayat. Banyak riwayat hadis. Ada orang tak puas hati, Syiah tanya, pasal apa Abu Hurairah banyak pada Abu Bakar? Syiah kadang-kadang dia ada sebahagian tu dia minum daun ketum. Jadi dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia wafat awal. Selepas 2 tahun kewafatan Nabi, wafat Abu Bakar Siddiq. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, siapa lebih banyak riwayat? Tentulah siapa lebih banyak dengar hadis antara Abu Hurairah dengan Abu Bakar? Tentulah Abu Bakar Siddiq, tak boleh bandinglah. Mungkin Abu Hurairah ni separuh, 1/3 daripada Abu Bakar, 1/4 pun tak ada daripada Abu Bakar. Tetapi pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar tak banyak riwayatkan hadis sebab sahabat kebanyakan tahu, mereka pun dengar. Mereka semua dengar hadis tu. Ya, ada Umar, itu yang pesan. Hadis banyak diriwayatkan kepada orang yang datang selepas itu, yang tak mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat bukan semua mereka dengar, tapi kebanyakan hadis itu berputar di kalangan sahabat. Kalau Abu Bakar tak baca pun, sahabat lain akan bagi tahu. Kerana peringkat itu ialah peringkat tatbiq, ialah peringkat pelaksanaan, mana melaksanakan apa yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak banyak orang suruh Abu Bakar riwayat hadis, kerana kebanyakan yang ada di keliling Abu Bakar ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf para ulama tentang Abu Hurairah ni nama apa? Ni mengaji ni bukan orang suruh beli kitab saja, suruh bawa pensil sekali. Lupa kata, minggu lepas pesan kitab, minggu ni pesan pensil pula. Macam itulah mengaji, bawa kitab, bawa pensil. Berapa para ulama khilaf sehingga kepada 30 nama Abu Hurairah ni, apa nama dia yang sebenar? Tetapi wallahu taala alam, barangkali yang paling kuat di kalangan nama itu ialah namanya Abdul Rahman bin Sakhr. Pasal apa khilaf? Sebab duk sebut Abu Hurairah, Abu Hurairah. Macam kita kadang-kadang duduk kampung, kawan kita tu lama dah kita berkawan dengan dia. Orang duk panggil kat dia Man, kita duk panggil Man. Lain kali satu orang, kawan hang baik hang tu dia nama apa? Nama apa aku duk panggil Man ni kat dia? Pak Man je aku duk panggil. Mungkin dia nama Azman, mungkin dia nama Abdul Rahman, kan? Mungkin dia nama apa ya? Kamaruzzaman. Orang Melayu kan semua pendekkan nama. Saya nak bagi faham. Maksudnya kadang-kadang oleh kerana orang Melayu ni kuniah tak ada. Kuniah ni Abu. Dia gelar Abu Hurairah. Jadi orang Abu Hurairah ni masuk Islam lewat. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Peperangan Khaybar. Jadi Abu Hurairah nama apa? Abu Hurairah. Bila ulama nak semak balik nama, ramai pendapat. Banyak qaul, 30 qaul. Sehari orang kata nama Abu Hurairah pun orang pening, Abu Hurairah tu orang tak pening, dia wujud nama dia. Kalau tanya nombor AC lagi tak boleh lah, zaman tu tak ada. Jadi nama dia ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Dan sebahagian menyebut bahawasanya nama dia kemungkinan Abdullah,
Sama ada Abdullah ataupun Abdul Rahman bin Sakhar, tapi Abdul Rahman bin Sakhar lebih banyak disebut di dalam di kalangan para ulama. Abu Hurairah ni dia meninggal di Madinah pada tahun 59 Hijrah. Masa tu umur dia 78 dan dikebumikan di Baqi'. Baqi' tuan-tuan pergi tu, kebumi situ. Ada orang Malaysia takut nak mati di Baqi', pasal dia kata tak ada siapa ajak cara nak jawab soalan muka nakir. Dia kata kalau mati dia perlih kacau. Dia petahbak soalan nombor 1 jawab apa, nombor 2 jawab apa. Mati di Mekah dan Madinah tolong hantar balik, dia kata. Selagi orang tak habaq, nanti akan datang 2 malaikat, dia menyuruh kamu duduk, dia juga akan duduk, dia akan bertanya pada kamu soalan, janganlah kamu gementar kerana mereka makhluk Allah, jawablah olehmu dengan lidah yang fasih. Tu imam kata cool. Maka dia akan bertanyamu, siapalah Tuhanmu? Maka jawablah engkau dengan lidah yang fasih, Allah adalah Tuhanku. Dia duduk seriau. Kalau aku mati sana ada jenis-jenis Saudi ni tak habaq. Jenis wasabi apa ni kalut ni pada. Jadi seriau dah. Yang boleh kita jawab apa? Amal soleh ke kena orang ajak. Zaman moden macam-macam orang buat. Ada orang teori. Dia tulis kertas, dia tak tepi. Jika malaikat bertanya padamu, maka jawab olehmu dengan soalan yang telah kuberikan jawapan. Kertas sisipan telah kuletakkan di tepimu. Yang menjawab ialah amalan salih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkatakan tentang bahar, tentang laut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, perkataan fil bahr ada tak? Nampak dalam kitab tu? Saya tengok ada orang jual kitab di luar. Saya tak ada kena-mengena dengan bisnes, tuan-tuan. Kalau tidak saya tukar kereta lama dah. Apa nama? Tapi siapa jual saya tak tahu. Tapi saya tengok ada kitab yang tahqiq tu, yang warna merah, karya apa tu? Yang karya Bistari apa? Saya tengok yang tu bagus. Pasal dia berdekat dengan bahasa Melayu. Bukan saya nak beli hal lain pun boleh lah, pakailah, jangan bertukar pula. Yang tu mungkin dekat sikit. Pasal saya terjemahan, saya terjemah. Tuan-tuan tengok terjemahan dia, tak kata, pasal apa lain pula terjemah. Saya terjemah terus. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mengenai bahar, mengenai laut. Perkataan fil bahar tu bukan daripada Abu Hurairah. Perkataan itu ialah perkataan yang Ibnu Hajar yang kata. Pasal dia nak tulis kitab ni, dia nak habaq Nabi cakap tentang laut. Perkataan tentang laut tu bukan Abu Hurairah yang kata. Abu Hurairah tak kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahar. Rasulullah berkata tentang laut. Abu Hurairah tak kata. Abu Hurairah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus masuk hadis. Fi bahar tu Ibnu Hajar ni, Tok Syekh kita ni, pasal dia yang bahas kitab ni. Jadi bila orang rawi riwayat balik hadis tu, dia terus masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mengaji. Maksudnya orang tanya Nabi, hadis ni orang tanya Nabi tentang laut. Sekali kita beritahu apa yang depa tanya dia. Huwa tahuru ma'uhu. Jawab Nabi itu, dia adalah tahur. Tahur ma'uhu, bersih ataupun suci airnya. Tahur tu maksudnya bersih tempat tu, laut tu, air laut tu bersih. Al-hillu maitatu, dan halal apa? Bangkainya. Nya tu, kalau mengaji kita lah, maitatuhu, dia panggil dhamir. Bangkainya. Nya tu, nya siapa? Balik pada laut. Jadi bangkai itu hendaklah bangkai yang datang daripada laut. Okay.
Saya huraikan hadis ni dulu. Huwa tahur, Nabi kata tahur. Dalam bahasa Arab ni sikitlah, ni pasal ada ustaz-ustaz ni. Dia ada tuhur, dia ada tahur. Tuhur perbuatan bersih tu lah. Tahur tempat yang bersih ataupun air tu. Dia ada dalam bahasa Arab, dia ada wudu, dia ada wadu. Dia dhammah dengan fathah. Wudu perbuatan berwuduk tu, wudu air tu. Sebab tu dalam hadis summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu, bekas wudu tu, bekas wudu ataupun bekas wudu tu. Dia ada suhur pada waktu sahur lah. Dia ada sahur, makanan sahur kita makan tu, kurma ke apa, jadi diubah bagi. Yang ni siapa yang mengaji bahasa. Nabi kata huwa tahuru ma'uhu, yakni air dia ni bersih. Air laut itu bersih. Dan kita kena tahu beberapa perkara dalam hal ini, bahawasanya yang pertama ialah, sebelum saya nak pergi hadis ni asalnya ada orang tanya Nabi SAW. Di dalam riwayat At-Tabarani dan Abu Dawud, ada Bani Mudlij, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bih. Wahai Rasulullah, kami narkabul bahr. Arab kata narkabul bahri, naik laut. Naik laut apa maksud? Belayar lah. Kami naik kapal lah, takkan nak naik laut kan? Kami naik kapal, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami bawa sikit air bersama dengan kami. Fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kami berwuduk dengan air yang kami bawa tu, dahagalah kami. Afanna tawadda'u bih, adakah kami kena berwuduk juga dengan air yang kami bawa tu? Tu soalan dia. Afanna tawadda'u bihi, maksud adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Boleh juga maksud itu. Patutnya Nabi SAW kata na'am atau la lah. Tapi Nabi SAW jawab lebih daripada hak dia tanya. Yang ni kadang-kadang kita tengok cara Nabi. Pasal Nabi tak mau bagi dia salah faham. Kalau Nabi kata boleh lah, hampa wuduk dengan air laut tu, mungkin dia faham kalau air tak cukup boleh wuduk dengan air laut. Kalau air cukup kena wuduk dengan air biasa lah. Tapi Nabi jawab bagi lengkap. Nabi kata huwa tahuru ma'uhu, dia adalah bersih, airnya tu bersih. Maksud air laut ni bersih, boleh berwuduk. Sebab mungkin orang ni kita mungkin tahu rasa bila ambil air laut masin, kadang-kadang bau dia bau air laut lah, bau garam. Mungkin ada orang rasa boleh ke berwuduk melekit dengan air laut ni? Kalau kita mandi laut pun kita pergi basuh balik. Nabi SAW tahur ma'u, air laut ni bersih. Artinya kalau kita minum air laut boleh tak? Boleh ya? Bersih. Dan satu benda cuma kita nak kena tahu, bila bersih boleh minum tak? Boleh minum lah. Cuma yang dari segi kaedah, dia kata kullu halalin fahuwa tahir, semua yang halal bersih. Walaisa kullu tahir halal, bukan semua yang bersih halal. Betul tak? Semua yang halal mesti bersih. Belacan bersih tak?
Mula confuse. Bersih ya? Bersih tak apa. Wudu. Semua yang halal ni bersih lah. Semua yang halal bersih. Tapi bukan semua yang bersih itu halal. Contoh apa? Ayak daun ketum. Daun ketum bersih, daun. Rebui. Bubuh dengan Coca-Cola. Coca-Cola bersih. Minum. Penin elok Abang kata pergi Mekah lah apa semua. Dia kata benda ni bersih, takkan haram. Kita beritahu bahawasanya semua yang halal itu bersih, tapi bukan semua yang bersih itu halal. Boleh? Ada banyak sutra, bersih tak bersih? Sutra bila kita sebut harir, dibaj, bila kita sebut, kita maksudkan sutra yang asal lah. Kalau sutra buatan ni orang tak pakai. Bila kita sebut sutra, dia mesti berasal daripada ulat, kepompong ulat. Saya dulu pakai baju apa? Baju batik yang itulah, yang mereka duk beli daripada mana tu. Saya duk ingat sutra palsu. Tapi ada sekali dalam mesyuarat fatwa di Kuala Lumpur, jadi dia orang ni jemput pihak ni menerangkan tentang jenis sutra. Menurut penerangan dia lah, saya pakailah, tuan-tuan tak pakai tak tahu, semua maksud mamal lain lah. Semua sutra, hak kata sutra hak kita beli di Kelantan, Terengganu apa semua ni memang sutra ulat. Jadi termasuk dalam hukum tu yang dilarang oleh Nabi. Semua sutra tu kata dia lah. Cumanya mahal murah tu berdasarkan kualiti kepompong ulat tu. Hak boleh tarik pendek sikit duk kena sambung-sambung tu dia tambah murah sikit. Jadi kalau nak pakai baju batik lah kan, saya lah kan, saya pergi cari baju batik juga, tapi yang bukan daripada kain sutra lah. Bukan. Tapi kalau sutra buatan, sutra nama je sutra, bukan sutra, tak apa. Tapi saya tanya dia orang lah, saya pun mula tak setuju. Saya kata apa? Bukti dah, dia kata kami masuk makmal semua ni. Dan dia orang tu pakar-pakar lah juga. Okey. Sutra bersih tak bersih? Bersih. Halal tak perempuan pakai? Halal tak lelaki pakai? Emas bersih tak bersih? Halal tak perempuan pakai? Halal tak lelaki pakai? Halal juga. Kalut banyak mengaji. Halal tak lelaki pakai? Tak halal. Jadi kita kaedah bukan semua yang atas kaedah tu dia kata kullu najis haram, semua najis haram. Walaysa kullu haram najis, bukan semua yang haram tu najis. Sutra tak najis tapi haram laki, haram laki, halal untuk perempuan. Emas tak najis, halal untuk perempuan, haram untuk lelaki. Kaedah. Okey. Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni, ini Nabi kata bahawasanya air laut adalah bersih, dan al-hillu maitatu, dan halalnya bangkai yang ada padanya. Bangkai dia pada ikan. Halal tak? Halal. Penyu, jumpa penyu boleh makan tak? Penyu ni hidup di hutan kan, Nabi kan hidup di laut? Makan, boleh makan. Tapi kalau jumpa ikan duyung buat bini ke makan?
Tengoklah kalau duyung tu dia balik rumah, tak boleh makan lah. Kena buat isteri lah kalau nak makan. Duyung ni tak ada lah. Cerita dia pergi orang syok lah kan. Tapi apa ikan yang ada di dalam laut itu, yang mana dia tak boleh hidup melainkan di laut, semuanya boleh makan. Besar ke, kecil ke, nampak takut ke, nampak tak takut ke, udang besar ke, sotong besar ke, apa sajalah kehidupan laut Nabi halalkan. Bangkai dia halal. Syarat je bangkai laut. Tapi kalau bangkai luar laut jumpa dengan laut, halal ke tak? Supaya sebab tu penting, supaya dia kata wahil al-hillu maitatuhu halal maitatuhu. Bangkainya, bangkai tu bangkai lah laut. Kalau kehidupan lain yang jumpa dalam laut, tak pakai. Bangkai lembu duduk dalam laut. Kita tengok-tengok Nabi kata bangkai dia halal. Tapi ini bangkai luar. Bangkai ni hendaklah balik kepada bangkai haiwan di dalam laut yang berkenaan. Maka hadis ni pendek, tapi hukum dia banyak. Dalam mazhab Hanafi, dia payah sikit bab laut ni. Dia banyak makan hak tu makruh, hak ni macam-macam. Tapi sebenarnya Nabi SAW telah izinkan untuk dalam laut ni boleh makan. Belangkas boleh makan? Boleh. Apa sajalah orang kita kadang-kadang ketam tu tak boleh makan, ketam. Lagi benda tu kalau tak boleh hidup, itu lautlah kehidupan dia, boleh makan dah kita. Boleh makan. Akhrajahul arba'ah. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh arba'ah. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia ni, dia mempunyai satu pendekatan dia yang tersendiri. Saya ni sebenarnya kena pergi kenuri, tapi tak apa, mengaji dulu kitab. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut dia ada pendekatan dia yang tersendiri. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Oleh 4. Ada tak? Tengok dalam kitab lah. Bila dia sebutkan 4, dia maksudkan siapa? Dia maksudkan An-Nasai, dia maksudkan Abu Dawud, dia maksudkan Tirmidzi, dia maksudkan Ibnu Majah. Dia maksudkan mereka ni. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar, dia ambil daripada kitab ni, supaya kitab ni dia ada, secara umumnya ada 6 kitab yang dianggap sunan, iaitu Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kadang-kadang dalam ni dia akan masukkan pula Imam Ahmad. Nanti saya akan cerita kemudian. 4 ni sunan. Sunan yang dianggap rawi hadis yang kitab ni, dia meriwayatkan, dia menyusun kitab mereka berdasarkan kepada bab-bab fiqh. Walaupun ada termasuk juga bab akidah, tapi bab-bab sunan. Bab-bab sunan. Jadi apabila dia sebut, kalau dia kata muttafaqun alaih, apa maksud? Riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan muttafaqun alaih ni maksudnya Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok mana pun melainkan satu orang. Bila dia kata muttafaqun alaih, dia maksud lain sikit pada orang, iaitu Ibnu Taimiyah Al-Jadd, Tok Wan Ibnu Taimiyah. Tok Wan dia pun ulama juga. Dalam kitab dia Al-Muntaqa, dia kalau kata yang ni, dia maksudkan 3. Dia maksudkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tapi kita tak usah pakai, hak tu dia saja. Setiap orang kadang-kadang dia ada istilah dia sendiri. Tadi saya perasaan apa nama yang sunnah tu, center of sunnah tu saya sebut. Kadang-kadang ada orang istilah dia sendiri. Kita jumpa orang, kita kata, Assalamualaikum Syekh, apa khabar? Syekh tu apa kita maksudkan? Apa kita maksud bila kita panggil Syekh? Tuan-tuan pernah panggil orang Syekh? Ni geng-geng ustaz ni kan, geng-geng agama ni. Syekh pergi mana Syekh? Syekh ni sama ada kita tengok dia tua sangat, kita panggil Syekh lah. Ada kata ada Syekhun Kabir.
Yang ni kan, ini orang tua. Wa abuna syekhun kabir, bapa kami orang tua. Satu lagi mungkin kita fikir dia orang agama sikit kot kan, ataupun ustaz ke apa. Tapi ahlul hadis, kalau dia sebut syekh, dia masukkan rawi ni tak berapa kuat, ataupun rawi ni dia masukkan dia riwayatkan sikit, dia panggil riwayatul masyayikh an Abi Hurairah umpamanya, riwayat rawi-rawi yang sikit riwayat daripada Abi Hurairah. Jadi bila orang panggil kita syekh tu, kita tengok balik, hang ni ahli hadis ke apa? Ataupun riwayat dia ni nak kata boleh pakai sangat pun tak, nak kata tolak sangat pun tak. Okey, dia kata di sini diriwayatkan oleh berapa? Boleh 4. Apabila dia sebut diriwayatkan oleh 4, tapi saya nak sebut sikit-sikit lah. Dia meriwayatkan 4, maka dia maksudkan 4 yang tadi. Termasuk yang 4 tu, satu kuliah saya hurai seorang saja. Nanti tuan-tuan tak ingat, walaupun saya tahu ingatan tuan-tuan tinggi tu tak bawa pensil, tapi dia kata bawa kitab, tak bawa kitab, salah. Lepas tu salah pula tak bawa pensil. No. Antaranya daripada 4 tu ialah Abu Daud. Abu Daud nama dia Sulaiman bin Al-Ash'as, Sulaiman ibn Al-Ash'as As-Sajistani. Ni Abu Daud. Dia lahir pada tahun 202 Hijrah. Abu Daud ni kira dia kurun, nak masuk kurun yang ketiga lahir. Dan Abu Daud banyak hadis-hadis yang dia ambil, dan At-Tirmidzi juga ambil daripada dia, An-Nasa'i juga ambil daripada dia. Dia himpun dalam, dia dikatakan dia collect Abu Daud ni 500,000 hadis. 500,000 hadis ni, ni saya nak perbetulkan tadi, bukan maksudnya matan 500,000. Macam sebahagian orang buat perhimpunan apa kan, dia tahu hadis ni ada banyak juta, mana dia tahu? Banyak juta tu bukan matan. Mana ada sejuta dia ada, ambillah 500,000. 500,000 tu pun 100 juta, itu sanad. Matan tu yang tu ya. Kena bagi satu matan tu teks, macam teks hadis ni. At-tahuru ma'uhu. Nak sampai hadis ni ada berpuluh-puluh jalan rawi yang macam-macam para periwayat-riwayatkan. Jadi orang sangka hadis tu banyak, hadis tu satu je, jalan tu yang banyak. Jadi depa kira jalan tu yang jadi ratus ribu tu. Tapi Abu Daud dia ambil daripada semua riwayat-riwayat yang ada pada dia, dia ambil 4,000. Lalu dia masukkan di dalam sunan dia yang dinamakan dengan Sunan Abi Daud, yang mana hadis ni di sisi dia kata bahawasanya hadis ni tidak ada orang tak disepakati untuk meninggalkannya. Ada hadis orang sepakat mansukh dan seumpamanya. Ni hadis ini adalah hadis kok mana pun ada para ulama yang memakainya. Bangsa azan masuk waktu. Ya. Zuhur. Tak bang.
sedang. Bismillah. Sikit ya tuan-tuan. InsyaAllah supaya saya nak kena berhenti awal. Dan diriwayatkan juga Wabnu Abi Syaibah. Ada Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ialah nama dia Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kitab dia Musannaf atau Musnad Abi Syaibah. Saya sebut dan tuan-tuan kata, tapi lama-lama dengar dia tangkap. Isu orang tanya Abi Syaibah, nama dia ni Masya Allah, rawi hadis kan, dia khimat. Bila orang baca hadis Nabi, orang sebut nama dia sumbangan mereka. Kita ni terkenal buat apa setakat Facebook je lah kan, zaman lah tu pun kalau orang kenal. Kalau kenal dengan baik dengan tak baik, ini orang sebut hadis Nabi, ada sebut Masya Allah pada a'immah. Kenal ni macam saya baru ni pergi satu kunuri cerita ni, ada hamba Allah yang jumpa baru ni, jumpa saya. Okay. Kita ingat macam orang, mungkin ada orang kenal kita kan, ada orang tak kenal kita, tapi ada orang keliru tentang kita. Memang satu orang perempuan dia kata kat saya, Assalamualaikum, doktor ingat tak saya? Saya pun tak mau nak bagi dia malu ke apa. Saya tak, oh ya. Ingat tak? Saya dulu pergi cabut gigi kat doktor. Oh. Ingat tak kata, yang patah dalam kata. Sekarang ni kata gigi saya tinggal dalam tu, dia patah dalam. Kemudian isi dia tumbuh sikit. Saya nak bubuh gigi palsu kata. Boleh nak buat macam mana tak? Dia tanya saya. Saya pun tak ada jawapan. Jadi saya kata kat dia, yang tu kita kena pergi klinik tengok macam mana. Tak apa, nanti saya jumpa doktor kata. Dia ingat saya doktor gigi. Saya tengok dia mai tu, Allah tu, minta maaf lah, saya tak perasan doktor kata. Tak ingat saya pun rupanya saya ingat saya jumpa dia di kuliah mana lah. Jadi saya duduk balik, masa bila aku cabut gigi dia. Ibnu Abi Syaibah adalah
Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah, dan dia merupakan guru kepada Al-Bukhari, guru kepada Muslim, guru kepada Abi Dawud, guru kepada Ibnu Majah. Guru ni dalam ilmu hadis dia akan sebut rawa anhu, mengambil daripadanya. Kalau dalam disebut rawa'an, maksudnya dia ambil daripada orang lain. Kalau selepas perkataan rawa'an, dia meriwayatkan daripada senarai lepas nama tu, nama guru dia. Kalau rawa'anhu, meriwayatkan daripadanya, selepas tu semua nama anak murid dia. Cara nak faham. Siapa yang mengaji hadis. Jadi yang ni meriwayatkan daripada dia ni banyak Al-Bukhari, dan hadis ni wal lafzu lahu. Tengok ada perkataan tu. Wal lafzu lahu. Tuan-tuan nak mana tak beli kitab lagi, kita beli lah. Dia wal lafzu lahu, maksud lafaz ni, lafaz hadis kita baca ni lafaz Ibnu Abi Shaybah. Maksudnya hadis ni kadang-kadang walaupun hadis tu sama, rawi dia lain, dia riwayat tu bunyi lain sikit, makna tu dekat. Dia panggil dalam satu bab ni ar-riwayah bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Makna tu betul tapi bunyi tu jadi lain, kan? Kita panggil apa? Cakap ajuk, cakap pindah, kan? Dia betul. Imam Bukhari dia benarkan. Sebahagian para ulama tak benarkan. Dia not exactly macam lafaz Nabi. Tak usah dia ubah-ubah dah. Sebab itu Imam Muslim lebih daqiq, lebih detail dalam hal ni dibandingkan Bukhari. Ini satu bab dalam perbahasan ilmu hadis. Dengan tu riwayat ini riwayat Ibnu Abi Shaybah. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ni pun gelaran dia Abu Bakar juga, Muhammad bin Ishaq Al-Khuzaimah. Ni nak bagi tuan-tuan kenal. Saya ingat banyak Khuzaimah, perempuan mana pula ni? Dah Khuzaimah nama Ibnu Khuzaimah. Alim hadis. Dia ada sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab sahih kita dengar sahih Bukhari, sahih Muslim, ada sahih Ibn Hibban, ada sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Jarud. Tapi sahih Ibn Khuzaimah ni dia tasahul. Maksudnya kadang-kadang tak sampai lagi tahap sahih tu, tapi dia dah sahih dah. Menyebabkan orang tak letak dia tinggi sangat. Tapi orang kita sebutlah disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, dan banyak yang dia kata sahih tu memang sahih, dan disahihkan juga oleh At-Tirmidzi, iaitu Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Yang mana insya-Allah kita akan baca, yang insya-Allah kita akan urai yang akan datang. Saya berhenti awal sikit, saya nak kena pergi ni. Wallahu ta'ala alam. Boleh saya jawab soalan satu dua? Jangan panjang. Jenazah Nazrin bin Ramli akan dikebumikan sebelum zuhur dan disembahyangkan di Masjid Seriap antara pukul 11 sampai 12 tengah hari. InsyaAllah siapa yang ada kita pergi. Betulkah dalam kitab Sunan dan Musnad terkumpul hadis dari sahih hingga palsu? Selain daripada sahih Bukhari dan Muslim, semuanya terdedah kepada hadis-hadis yang dhaif, dan ada hadis-hadis yang palsu. Daripada senarai-senarai daripada kitab yang 6 tadi, Sunan An-Nasa'i yang paling kurang hadis-hadis yang bermasalah selepas Bukhari dan Muslim. Pun begitu ada juga hadis yang dhaif di dalam An-Nasa'i. Ada juga hadis-hadis yang dianggap palsu oleh para ulama, termasuk terutama hadis-hadis di dalam Ibnu Majah. Di dalam Ibnu Majah. Sekali orang depa tegamak kata ulama kata buat hadis palsu. Hak jenis tak faham ni susah. Yang kali tok samain kitab bimbing guli. Payah. Sebab itu ulama riwayatkan dengan sanad. Sanad tu supaya orang nak nilai, bukan semua hadis. Maksudnya dia nak bagi tahu aku riwayatkan berdasarkan sanad. Apa saya mak sanad ni lah. Dia pun tak menyebut syarat dalam hadis, kitab dia mesti sahih. Musim sejuk 0 Celsius, ada air tapi tak ada water heater, mana lebih baik, tayamum atau guna air sejuk?
Kita dah baca riwayat kes Amr bin As, ya kan? Kan dia tayamum kerana terlalu sejuk, dan Nabi SAW tanya dia, kenapa dia tayamum? Dia kata, dia teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. So kalau sekiranya sejuk tu kita la yatahammal, kita tak mampu tanggung, dan boleh dibimbangi memberi mudarat kepada kita, boleh tak kita tayamum? Boleh kita tayamum apabila terlalu sejuk. Samalah banyak keadaan lain lah. Umpamanya banjir, air tinggi sikit dah, nak minum pun tinggal 2 baldi itu saja. Boleh tak kita tayamum walaupun air ada, air lain tak ada? Kalau tidak, boleh turun air banjir bawah, tak apalah kan. Kalau air tu pun kotor semua, kita tak ada, semua dah bertukar bau dan seumpamanya, boleh tak kita tayamum masa musim tak ada air? Kemarau tinggal air 2 baldi saja nak minum, kita tayamum, boleh tayamum. Apabila demikian juga boleh tayamum bagi orang yang bimbang, kalau dia guna air lebih mudarat, dia terbakar umpamanya, dan dia boleh tayamum sapu muka dan tangan dia saja, pergelangan, sehingga pergelangan, seperti mana yang diriwayatkan dan sebagainya. Kalau sekiranya tayamum pun tak boleh, wuduk pun tak boleh, dia salat kan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintah kamu dengan satu benda, datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.